Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya Cikgu Farah Sapina binti Kamarudin daripada SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, Bota Perak. Okey, so hari ini kita nak bincangkan bab 3 pengamiran. Okey, di dalam pengamiran kita ada 4 subtopik. So yang ini adalah subtopik yang ketiga iaitu kamiran tentu. Okey, kita lihat standard pembelajaran. Okay, kita akan bincangkan standard pembelajaran 3.3.3 iaitu menentukan luas suatu rantau. Okey, sebelum kita nak tentukan luas suatu rantau, so apa yang paling penting sekali? Okey, yang pertama adalah formula yang kita akan gunakan. Okey, so kita tengok dahulu apakah kes-kes luas suatu rantau. Okey, pada rajah, cikgu dah bahagikan kepada dua bahagian. So, bahagian yang pertama, okey, dia adalah luas rantau antara suatu lengkung dengan paksi X. Manakala yang bahagian kedua kita ada luas rantau antara suatu lengkung dengan paksi Y. Kita lihat dahulu yang pertama. Okey, yang mana kita ada luas rantau dengan suatu lengkung dengan paksi X. Okey, sebelum kita pergi kepada yang pertama, okey, cikgu nak ingatkan bahawa apabila kita berkata mengenai luas suatu rantau, okey, luas suatu rantau ni mesti diwakili oleh yang pertama kita mesti jumpa adalah lengkung. Okey, yang kedua yang kita mesti jumpa adalah paksi. Paksi ni tak kisahlah paksi X mahupun paksi Y. Ni mengikut pada soalan. Okey, so sekarang ni kita nak tengok yang pertama. Okey, yang pertama bila kita tengok kita ada lengkung. So lengkung kita kat sini dan kita ada paksi iaitu paksi X. Okey, so kamu boleh nampak kita ada lengkung dengan paksi. So yang kedua, okey, kita nak tengok kita punya limit lah. Takkan kita nak kira sampai banyak sangat kan. So kita ada limit. Okey, sekarang ni dia beri dah limit. Okey, limit kita adalah daripada A sampai ke B sahaja. Okey, so yang mana kita punya luas rantau? So luas rantau kita yang bahagian tengah ni, yang cikgu lorikkan. Okey, so yang ini kita panggil sebagai luas rantau. Okey, so apakah formula yang kita akan gunakan? So kita akan gunakan formula L. L mewakili luas. So L sama dengan integration. Okey, integration ni kita mesti ada limit. Sebab kita buat kamiran tentu, so kita ada limit. So, limit kita adalah daripada A ke B. Okey, dan kita punya persamaan adalah Y dx. So, kita kena pastikan persamaan kita sama dengan persamaan lengkung. Okey, yang kedua. Okey, bila melibatkan luas suatu lengkung dengan paksi Y. So, kita tengok lengkung dulu. Okey, lengkung kita dekat sini. Paksi Y kita dekat sini. Okey, ni okey, ni paksi Y. Okey, dia mesti ada batas je ataupun limit dia. Kalau takkan kita nak kira sampai bila-bila kan. Okey, so yang ini kita ada kat A dan kita ada dekat B. Okey, so yang mana kita punya luas? Okey, luas kita yang tengah-tengah ni lah. Tu luas kita. Okey, so kena ingatlah, luas ni biasanya dia adalah luas di bawah graf ataupun kalau paksi Y ni kita boleh nampak lah kalau kita terbalikkan kita punya paksi Y. Okay, kalau kita anggap paksi Y kita macam ni. Yang ni paksi X. So, dia mesti dekat bawah lah juga. Okay, so yang ini kalau kita anggap Y tu dekat bahagian bawah, kita tolak ke bawah. Okay, luas mesti di bahagian bawah. Dia tak boleh luas bahagian atas. Dia mesti bahagian bawah sahaja. Okey, so sekarang kita nak tengok yang soalan-soalan yang melibatkan luas rantau. Okey, apabila kita tengok soalan, cari luas rantau berlorek bagi rajah di bawah. So, first thing, kita tengok kita punya persamaan. So, apakah persamaan yang kita gunakan? So, ni persamaan yang kita gunakan. So, langkah pertama adalah kita kena expandkan dulu persamaan kita atau kembangkan. Okay, so cikgu kembangkan dulu persamaan. So, kita ada Y sama dengan X kurungan X tambah 1 kurungan 2 tolak X. So, kita kembangkan yang bahagian hadapan dulu. Yang cikgu highlightkan. Okay, so kita akan dapat X kuasa 2 tambah X. Jangan lupa kita ada kurungan. Dan kita masih ada lagi yang 2 tolak X dekat bahagian belakang. Okay, so sekarang kita nak kembangkan satu per satu.
Okay, so bila kembangkan ni kamu kena buat dengan berhati-hatilah. Takut nanti jawapan kita dapat salah pula. Okay, so yang ini yang cikgu dah siap kembangkan. So sekarang ni kita nak susun balik ikut persamaan. So kita ada persamaan kita y sama dengan negatif x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tambah 2x. Okay, ni persamaan yang kita akan gunakan. Okay. Persamaan ni, kalau kamu tak nak susun ikut urutan x kuasa 3 dulu pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting persamaan yang kamu kembangkan tu betul. Okey, langkah seterusnya kita nak tengok limit. Okey, limit kita. So, kita ada 1 dekat bahagian bawah, iaitu kita ada negatif 1 sampai 0. Okey, dan satu lagi kita ada dekat bahagian atas, iaitu 0 sampai 2. Okey, kena ingat kita punya pengiraan apabila dia berada di bawah paksi, so, kita punya nilai adalah negatif. Okey, so maksudnya dekat yang negatif 1, 0 ni, jawapan kamu nanti kamu akan dapat negatif. Okey, kena ingat luas sentiasa positif. Yang ni boleh take note Luas sentiasa positif. Kalau kamu dapat negatif, letak modulus. Okey. So, untuk yang bahagian atas tak ada masalah. Memang luas kita adalah positif. Okay, jadinya, kenapa cikgu berkata mengenai negatif dan positif ni? Sebabnya kita kena asing. Tak bolehlah gabung. Okay, so sekarang kita nak tengok yang pertama. Okay, so kita nak tahu luas kan? So, kita ada L sama dengan... Okay, tadi kita dah tahu formula. So, kita ada integration AB Y dx. So, persamaan kita mesti dalam bentuk Y. So, adakah persamaan kita dah tukar kepada Y tadi? Okay, ya, kita dah tukar tadi. Okay, so sekarang kita nak buat asing lah. Okay, mula dengan negatif 1, 0 dulu. Okay, so kita, cikgu nak buat pakai pen warna hijau. So, kita ada luas sama dengan integration negatif 1, 0. Okay, Y kita adalah negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah 2X dx. Okay, dan kita nak buat pakai warna oranye pula. Tambah integration 0, 2. Okay, kita ada persamaan yang sama dengan yang tadi. Okay, tadi cikgu ada pesan kita kena buat modulus. So, kat sini dengan sini letak modulus. Jangan lupa sebab nanti jawapan kamu mesti dapat positif. Okay, so kita nak integratekan yang warna hijau dulu. Okay, so kita akan dapat negatif X kuasa 4 per 4 tambah X kuasa 3 per 3 tambah 2X kuasa 2 per 2. Jangan lupa kita kena letak limit. Okay, so yang ini kita ada modulus. Okay, dan bahagian belakang kita akan dapat yang sama. So, kita ada negatif X kuasa 4 per 4 tambah X kuasa 3 per 3 tambah 2X kuasa 2 per 2. Okay, so limit pun jangan lupa letak. Okay, langkah seterusnya adalah kita akan masukkan nilai. Okay, so kita nak buat penggantian nilai. So, kita ada yang pertama yang warna hijau. So, kita ada modulus. Negatif. Okey, kita buat yang kosong ni, nanti kamu akan dapat kosong tau. Okey, so cikgu terus buat kosong lah kat sini. So, kita ada kosong, tolak. Okey, yang bahagian belakang ni, cikgu akan buat kurungan besar. So, kita ada negatif. Negatif 1 kuasa 4 per 4 tambah negatif 1 kuasa 3 per 3 tambah 2 negatif 1 kuasa 2 per 2. Okey. So, yang ini baru yang berwarna hijau. So, kita nak masukkan juga yang berwarna oranye tu kan. Okay, so, kita nak tengok yang warna oranye pula kali ni. Okay, so, kita ada tambah. Okay, so, kita masukkan nilai jugalah. 2 dengan 0. So, negatif 2 kuasa 4 per 4 tambah 2 kuasa 3 per 3 tambah 2 kurungan 2 kuasa 2 per 2. Okey, untuk yang kosong tu kita akan dapat kosong juga.
Okey, langkah seterusnya adalah kita akan masukkan ke dalam kalkulator untuk dapatkan jawapan. So, jom kita semak. Okey, so kita nak gunakan kalkulator. So, pastikan kamu masukkan dekat bahagian yang paling atas. Okey, yang mana yang kamu perlu masukkan? Okey, yang bahagian yang cikgu highlightkan ni. Okey. Tapi pastikan bila kamu buat, kamu asinglah nilai dia. Tak bolehlah buat sekali. Nanti jawapan dapat negatif, salah pula. Okay, so kita buat yang bahagian depan dulu, yang warna hijau. So, kita letak integration. Jangan lupa letak kurungan sebab kita nak masukkan kita punya persamaan. So, kita ada negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah 2X. Okay, tutup kurungan. Okay, letak koma. Okay, masukkan lower limit dan upper limit. Jangan lupa kita ada koma juga. Okay, lepas tu baru tutup kurungan. So, tekan sama dengan. Okay, so kita dapat nilai dia negatif. Tadi cikgu dah katakan nilai dia mesti akan dapat negatif punya. Okay, so kita tak nak jawapan dalam perpuluhan sebab jawapan dia tak tepat ni. So, kita ambil pecahan. Kita tekan shift, tekan ABC. So, kita ambil negatif 5/12. Ataupun kamu boleh terus tulis dia sebagai 5/12. Okay, faham kenapa? Sebab kita dah letak modulus tadi. Okay, so sekarang kita nak masukkan yang warna oranye pula. Okay, so kita ada dekat sini. Okay, integration. Okay, integration, jangan lupa kita letak kurungan. So, kita ada negatif X kuasa 3. Okay, kalau kamu nak guna yang tadi pun tak ada masalah sebab dia benda yang sama je. Okay, X kuasa 2 tambah 2X. Okay, so jangan lupa kita kena letak kurungan. Okay, letak koma, masukkan lower limit dan masukkan upper limit. Okay, so kita dah dapat jawapan kita. Okay, jawapan ni ada banyak sangat perpuluhan. Okay, so kita ambil shift, tekan ABC. So, kita ambil 8/3. So, jangan lupa yang ini adalah tambah 8/3. Okay, so sekarang kita nak tulis jawapan. So, tambahkan sahajalah dengan menggunakan kalkulator. So, 5/12 tambahkan dengan 8/3. So, kita dapatlah jawapan kita. Nak tulis macam ni pun boleh. Tapi biasanya cikgu ambil dalam pecahan tak wajar. So, kamu tekan shift, tekan ABC sahaja. So, jawapan kita adalah 37/12. Unit dia apa? Unit kuasa 2. Sebab dia adalah luas. Okay, unit ni wajib tak tulis? Tak wajib. Tapi kalau kamu nak tulis, wajib betul. Okay, sekarang kita nak lihat contoh yang kedua. Okay, kali ni contoh kita melibatkan paksi Y. Okay, so kita nak integratekan nanti. Okay, formula yang kita akan gunakan adalah L sama dengan integration AB X dy. Okay, so yang ni kena ingat formula dia. Okay, so sekarang kita nak tengok dululah. Okay, yang pertama kita nak tahu kita ada formula, kita ada persamaan. Okay, so apa persamaan kita? Persamaan kita yang ni. Okay, adakah persamaan kita memang dah dalam X? So, betul persamaan kita dah memang dalam X. So, tak perlu nak ubah apa-apa. So, cikgu cuma tulis balik sahajalah supaya kita nampak apa persamaan kita. Okay, yang kedua. Kita nak tahu kita punya boundary ataupun had. Okay, yang had kita dekat bahagian atas ni kita tak tahu. So, kita kena cari dululah. So, dekat atas ni adalah Y sama dengan X sama dengan kosong. Okay, so kita nak masukkan nilai sahajalah. Okay, so kita nak gantikan nilai persamaan dengan X kosong. So, kita ada kosong sama dengan Y kuasa 2 tolak 4Y. So, kita nak faktorkan Y. So, kita ada Y kurungan Y tolak 4 sama dengan kosong. So, Y sama dengan kosong, Y sama dengan 4. So, kita dapatlah dekat sini nampak kosong kan? Dekat atas ni adalah 4. Okey, langkah seterusnya, kejap yang ini cikgu lupa sebenarnya dia ada lorikan juga. Okey, kita nak tahu rantau berlorek yang sebelah atas dan juga sebelah bawah. So, kita ada dua bahagian. So, yang ini bahagian yang pertama. Yang ini bahagian yang pertama. Yang bawah ni adalah bahagian yang kedua. Okey, dalam menentukan kita punya luas rantau. So, kita kena tengok juga kita punya
kedudukan lah, sama macam tadi. Kita ada nilai negatif, kita ada nilai positif. Okay, so untuk kes yang ini, kalau kita terbalikkan kita punya graph, dia akan jadi Y kat sini kan. So dia masih dekat bawah. So kamu boleh nampak yang ini sebenarnya jawapan dia akan jadi negatif. Okay, kenapa negatif? Sebab bila kita terbalikkan graf tu, kita boleh nampak dia sebenarnya dekat bahagian bawah. Okay, tapi jangan risau kalau tak ingat. Okay, kita asingkan sahaja bila dia melibatkan dua bahagian. Okay, so sekarang ni cikgu nak asingkan dia. So yang pertama kita akan buat yang A, yang kedua kita akan buat yang B. So yang A ni kita akan letakkan modulus pada dia. Okay, kalau tak ingat nak letak modulus, boleh letak kemudian lah bila kamu dapat jawapan negatif nanti. Okay, so kita nak buat yang berwarna hijau dulu yang A. So kita ada L sama dengan integration. Okay, AB kita adalah 0, 4. Okay, kita punya persamaan adalah Y kuasa 2 tolak 4Y dy. Okay, jangan lupa kita kena tambah dengan yang bahagian B. So, kita tambah dengan integration negatif 1, 0. Y kuasa 2 tolak 4Y dy. Okay, so sekarang kita nak buat bersama-sama lah. Macam tadi, kita integratekan satu-satu. Yang ini letak modulus siap-siap. Kalau tak pasti, nak letak modulus ataupun tidak, letak kemudian pun tak apa. So, kita ada Y kuasa 3 per 3 tolak 4Y kuasa 2 per 2. Okay, dan kita ada nilai 0, 4. Okay, untuk yang warna oranye pun sama. Kita akan dapat nilai yang sama. Okay, bezanya adalah kita punya limit sahajalah. Okay, so sekarang kita akan buat penggantian nilai. Okay, so kita ada 4 kuasa 3 per 3 tolak 4 kurungan 4 kuasa 2 per 2. Okay, untuk yang bahagian belakang ni kita tolak kosong. Sebabnya bila kita ganti nanti kamu akan dapat nilai dia adalah kosong. Okay, untuk yang bahagian belakang, okay, kita nak tambah. So, kita masukkan jugalah nilai dia. Okay, kalau kita gantikan dengan kosong, kita dapat kosong, tolak. Okay, seterusnya kita ada negatif 1 kuasa 3 per 3. Okay, tolak 4 darab negatif 1 kuasa 2 per 2. Okay, so cikgu dah selesai masukkan nilai. So, sekarang kita nak masukkan nilai dalam kalkulator pula. Okay, so kita nak integratekan dalam kalkulator. Yang mana yang kita perlu masukkan ke dalam kalkulator? Okay, yang bahagian cikgu highlight. Okay, macam biasalah. Hijau lain. Lepas tu baru masukkan orange. Okay, hijau dulu. So, kita ada integration. Okay, yang pertama kita ada X. Okay, sekejap kurungan. X kuasa 2 tolak 4X kurungan. Okay, kita masukkan kita punya lower limit dan juga upper limit. Okay, so kita dapat jawapan kita. Okay, cikgu dah bagi tahu kan tadi jawapan kita akan dapat negatif. So kat sini dah jawapan dia negatif. So tekan shift, tekan ABC. Okay, so kita ambil 32 per 3. Tak perlu letak negatif lah. Okay, so kita ada nilai kita adalah 32 per 3. Okay, yang ini cikgu tertinggal modulus. Yang ini pun sama. Okay, so sekarang kita nak masukkan yang orange pula. Okay, so yang orange ni kita ada integration, letak kurungan. Okay, so kita masukkan nilai kita yang tadi. Okay, yang sama So kita ada X kuasa 2 tolak 4X. Okay, tutup kurungan, letak koma, masukkan lower limit dan juga masukkan upper limit. Okay, mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa lah cikgu nak guna X kan semua, bukannya Y. Okay, cikgu gunakan X sebab kalkulator dia cuma baca pengamiran untuk X sahaja. Dia tak baca Y, dia tak baca Z. So, kalau kamu ada huruf lain selain daripada X, kena gantikan dengan X jugalah. Okay, so cikgu dah dapat nilai dia. So, jangan lupa kena tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okay, so 32 per 3 tambah 7 per 3. Okay, so kita dapat jawapan kita adalah 13. So, 13 ni mewakili apa? Unit kuasa 2.
Okey, terima kasih semua. Success is a journey, not destination. Selamat mencuba dan selamat maju jaya.